Hello, Assalamualaikum, selamat malam, selamat Hari Malaysia. Semoga semua rakyat Malaysia bersukaria lah sebab dah buka banyak sempadan kan. Orang saya tengok dalam Facebook pun ramai yang dah boleh fly pergi Langkawi, Alhamdulillah. So, kali ni saya nak cerita sikit tentang peranan saya dalam sebagai pakar tutup hutang ni. Sebenarnya saya hanya bagi nasihat. Saya tak bagi pinjaman ke, tapi adalah orang kata nasihat bagaimana nak tutup hutang tu, sebab tutup hutang ni dia ada 3 cara je. Satu, cara pertama ialah cara orang yang 20%, iaitu buat sales. So kalau kata you kerja, you join lah dropship ke, you join buat hustle lah, orang panggil sebagai rent ke kan, real estate negotiator, you jadi agent takaful, you jadi unit trust consultant, you boleh jadi Islamic estate planner kan. Semua-semua tu, ataupun you just jual dropship, mamasab, kosmetik, pakaian, tudung, apa saja yang boleh buat income tambahan, you guna duit tu untuk bayar. So hutang ni cara dia tak ada lain kecuali bayar kan. Kalau kata you memang tak suka nak buat kan, dah penat kerja balik, susah kan, you boleh buat part time, you malas lah nak buat part time, Sabtu Ahad pun you nak rehat, you boleh guna kaedah pindahkan hutang. So pindahkan hutang ni ada banyak cara. Paling mudah bagi orang kata sektor awam, pindah ke guna LPPSA lah. Bagi yang dah guna tu, dia kena guna kaedah lain lah. Pindah hutang satu ke hartanah lah kan. So dapatkan lebihan cashback daripada hartanah. Tak kira lah rumah baru under value, rumah sub sales under value, ataupun kalau you ada orang kata boleh guna juga bina banglo, dapatkan cashback untuk tutup hutang. Cuma dia gantilah. Hari tu ada hutang macam-macam, ada hutang PTPTN, kad kredit, you gabungkan jadi satu hutang yang besar kan, itu hutang perumahan. Tapi you dapat duduk dalam rumah, you bayar satu hutang saja sampai 30 tahun. Tapi kalau cara nak tutup hutang rumah tu ada cara lah kan. Tapi orang kata you dapat, sebab bila kita tutup dengan hutang rumah, kita punya memang total hutang tu bertambah, tapi komitmen orang kata bulanan tu sepatutnya mungkin sama dengan dulu sebelum, atau mungkin berkurang. Tengok pada keadaan. Kalau sama pun, cuma anggap kita dah ada rumah, at least harga rumah tu kita kata dia boleh offset lah kan, dia sebagai aset yang sentiasa naik kan, dia boleh offset akan datang. Kalau pening dengan harga hutang kereta kan, kereta tu lama-lama jadi besi buruk. Tapi saya ada jumpa satu lagi aset yang boleh bagi kita positif cash flow. Bukannya beli rumah buat sewa. Itu kebanyakan saya tengok market dah tak boleh dah tampung kan, sebab harga rumah dah 250,000 kan, takkan nak sewa kat orang 1,000 lebih kan. Kebanyakan kalau kata belah Kedah ni sewa 600-700 orang mau sewa, tapi bila dah sampai 1,000 lebih, orang pun tak nak sewa dah kan. Jadi ia bukan satu option yang terbaik lah. Kalau you jumpa rumah yang terbaik untuk buat sewa, Alhamdulillah kan. Cuma saya kata susah sekarang ni nak buat sewa dapatkan cash flow positif lah. So cash flow positif ni saya rujuk kepada short term sukuk ataupun RPS, Redeemable Preferential Share. So RPS ni dia sebenarnya dia adalah saham keutamaan. So company biasanya orang kata bila dia daftar sendirian berhad kan, dia boleh dapatkan partnership daripada orang kata modal daripada partnership. Selalunya dia buat LLP lah, Limited Liability Partnership. Tapi Limited Liability Partnership dia cuma bagi duit dekat business owner kan untuk buat business tu, tapi dia bertanggungjawab sebab dia liability kan, dia bertanggungjawab tanggung kerugian. Kerugian ni ditanggung bersama oleh orang kata pelabur tadi, sebab dia orang limited liability partnership. Tapi RPS ni dia lain, dia pasal dia melalui akta syarikat, undang-undang dia, dan dipantau oleh Securities Commission. Dia macam sukuk kan, sebab tu dia bagi short term sukuk, dia mungkin antara 2 hingga 5 tahun. Jadi kalau katalah
company tu dah tak bagi untung. So apa, akan ada liquidator lah, sebab nak isytihar bankrupt, liquidator akan jual aset-aset company, dan orang yang ada dalam ni sebab modal dilindungi, dia perlu dibayar dahulu. Maknanya bukan lembaga pengarah. Kalau kita saham ordinary share ni, lembaga pengarah dia akan tentukan dulu. Contoh selepas hujung tahun, tolak kos operasi, tolak ni, dia akan decide nak bagi berapa pada ordinary share. Sebab tu RPS ni dia lebih selamat. Lepas tu dia memang jamin lah kan. So kita ada, tapi bergantung pada model perniagaan lah. RPS pun ada yang bagi bulan-bulan sebab model dia ROC, return of capital dia tinggi. Dalam sebulan pun dia dah boleh untung kan. Dia dah boleh untung walaupun tak banyak, tapi dia punya pulangan modal tu cepat. Ada bisnes dia kena 4 bulan, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, setahun sekali baru dia boleh, sebab bergantung pada rolling. Modal rolling tu maksud dia return of capital, dia nak dapat tu lambat sikit. So kita pilih orang kata yang dapat tiap-tiap bulan lah, baru dia boleh offset. Contoh kita ambil personal loan 200,000. Personal loan 200,000 kita invest ke RPS, ataupun kita dapat mungkin 4,500 contoh dia bagi kan, 4,500. So kita bayar dekat bank 2,000 sebulan. So lepas tolak duit personal loan 4,500 yang kita dapat tu, kita ada lagi extra 2,500. 2,500 tu kita boleh bayar 500 untuk kereta, 1,000 lebih tu untuk rumah. So kita tak ada dah hutang. Hutang tu di cancel oleh RPS tu. So apa yang ada ialah gaji bersih lah. So ada baki sikit-sikit tu, kita ambil lah buat takaful kan. At least kalau kita meninggal pun ada orang kata pampasan manfaat takaful tu untuk cover balik hutang kan. So modal yang adalah RPS tu akan diberikan kita, sebab kita boleh buat penama kan, dapat kepada waris. So tak rugilah kan. Okay, yang ketiga, kita boleh continue bayar lah kan. Continue bayar ni kalau kata hutang rumah 30 tahun, 30 tahun lah. Bila continue bayar ni, maksud dia kita ni istiqomah bayar sampai 30 tahun, tapi kita tak ada extra duit nak bina masa depan. Maksud dia masa depan kita tu, kita dah tahu umur 60 bersara, tambah pekerja swasta lebih ramai daripada penjawat awam. 67% yang bersara tu dia tak cukup. Maksud dia hidup miskin ataupun terpaksa bekerja semula. Dia bersara 3-5 tahun dia kerja balik. Sebab apa tak cukup? Hanya 3% je yang orang kata hidup selesa, tak perlu bekerja. So dia orang boleh hidup selesa. So kita kena ada satu aim lah kan. Of course bila kita kata tempat ke aku bersara kan, sebab tu ada fungsi takaful. Tapi kalau kata kita dah bersara tak cukup, sebab tu adanya investment. So investment yang paling sesuai PRS lah. Sebab PRS ni private retirement scheme. Dia memang macam unit trust, dia dana yang sama dengan unit trust, tapi dia ada undang-undang dia sebab dia dipantau oleh PPA, Private Pension Administration. So PPA ni dia akan pantau. So umur 55 sama macam KWSP baru boleh buat keluar. So kelebihan dia, walaupun dia dana yang sama dengan unit trust, tapi contoh unit trust dia bagi 10%. Dana ni dia akan bagi 15%. Sebab apa? Sebab dia tak boleh buat keluar kan. Kalau kata unit trust dia bagi 15%, kemudian orang jual, habis dana tu, tapi dana yang sama dia orang kata dia tak boleh keluar kan, jadi 15%. So dia dapat lebih lah kan bila dia compounding kan. Kita tahu unit trust, PRS ni dia jenis compounding kan, ASB dia jenis compounding. So dalam walaupun RM150 kita letak, kalau kata 15% tu 30 tahun dah boleh dapat RM1 juta lebih. Tu the power of compounding. Dalam 30 tahun hanya RM150 je. Tu kalau kita letak 250 lagi lah kan, ganda lah gandaan dia. So kita kena tengok benda ni long term jugalah, long term kan. Ramai orang dia gagal merancang sebab dia tengok short term lah, bila nak untung kan. Sebab tu dia buat trade, tapi dia orang tak sedar 95% traders saham yang main saham tu dia orang rugi. Rugi sebab apa? Rugi sebab kita kena faham game ni dia macam mana kan. Orang kata apa, game ni orang kena faham perniagaan dia ada untung rugi.
Tapi saham ni banyak kan spekulasi. Dia harga naik turun, beli pagi, naik tengah hari, jual. Kadang-kadang terbeli masa harga mahal. Nak tunggu, tak jual lah kali, dia tak sabar dia ni. So kita kena ada game mental strategy. Jangan main saham ni sebab dia berisiko tinggi dan kena ada ilmu yang banyak lah, pengalaman. Jadi banyak orang yang dah langgar dinding. Jadi saya tengok kalau kata 95% yang rugi, 5% yang untung tu, orang yang sentiasa tak rugi ialah cikgu yang ajar saham lah kan. Sebab cikgu ni dia tak tolong pun invest. Sebab saya pernah ikuti juga kelas-kelas saham ni, buka akaun CDS lah apalah kan. Modal bukannya sikit kan, satu kelas hari pun RM300 kita bayar kan, tambah 3 hari dia mengajar kan, dah dekat 1,000 lah kita habis duit. Tapi kita tak untung-untung sebab apa? Sebab kita nak kejar yang pendek-pendek tu, short term. Short term tu biarlah, ada benda lain yang kita boleh buat, iaitu long term. Long term ni paling penting. Sebab long term biasanya dia akan beat lah short term. Sebab orang yang main short term ni, dia sentiasa tak ada, orang kata, tak ada peluang nak simpan duit. Kalau dia dapat 3,000, 5,000 sebulan ekstra pun, dia tak simpan. Bila dia tak simpan, dia jadi susah lah. Duit tu dia just jadi belanja kan. Jadi dia bukan ada long term. So kalau kata you memang susah nak simpan dan nak potong, so you buat potongan direct banking lah kan. Sebab PRS you boleh potong bulan-bulan. Ataupun satu lagi, you convert you punya, orang kata, duit tu, extra money yang you ada, kepada emas. So emas ni dia bukan investment, tapi dia lebih pada storage value. Makna kita simpan nilai tu. Sebab apa? Nilai duit kalau kita simpan kan, kalau kita tak invest lah, kita simpan, dia akan turun sebab inflasi kan. Kuasa membeli semakin rendah. Kalau dulu nasi ayam RM2.5, sekarang dah RM5, RM6. So dia naik 100% kan. Jadi kuasa membeli duit tu semakin rendah, nilai duit tu jadi jatuh. So barang semakin mahal. Beza dengan emas. Emas ni dia tak boleh inflasi sebab tak boleh dicetak. Duit dia boleh dicetak kan. Harga bank, kita ada 33 bank, setiap hari ada berlaku cetakan digital melalui bank kan. Sama ada melalui, orang kata, mortgage kan, loan hartanah, atau melalui loan kereta, atau melalui personal loan, melalui credit card. Ni semua kredit lah. Kredit yang dicetak oleh bank kan. Dia tak sama dengan kredit community yang koperasi yang apa, sebab itu modal dia orang. Modal sendiri. Sebab tu koperasi dia pandai. Kalau kata sekarang ni kita punya inflasi 4%, 4.5%. Dia orang bagi rate 6%, 7%. Sebab apa? Sebab dia nak beat inflasi tu. Seolah-olah macam hutang tu dia bagi duit tapi dia dapat investment lebih kan. Orang sanggup bayar pasal dia si krisitos pun dia boleh bagi. Itulah kan. Tapi bank dia lain. Dia memang tugas dia cetak duit kan. So bank ni dia tak boleh membantulah, tapi adalah cara-cara dia. Kita nak pindahkan duit untuk overlap kan. Tapi kena ada orang kata nak buat benda ni, dia kena ada istiqamah lah kan, disiplin, kena ada time frame dia, kena ada mental set yang betul kan. So kalau kita nak buat apa-apa pun kan, dia kena buat kiraan kan, kena tahu kan, nak tutup hutang ni bukan senang sebab kita tak sabar. Kita tak sabar. Perkara yang kita kena tahu, baki hutang kita. Senaraikan dulu hutang-hutang kita semua. Baki hutang kita ada apa? Letak yang paling kecil di atas, paling besar di bawah. Mungkin yang paling bawah tu hutang rumah lah kan. Paling atas tu kita settlekan dulu. Jadi bila settlekan yang atas yang pertama, kita akan ada extra duit. Yang tu lah kita boleh buat snowball kan. Snowball ni pun bukan cepat pun. Mungkin 2-3 tahun kena ambil masa. Tapi insya-Allah kalau kita istiqamah, dia boleh tutup. Kalau tak boleh istiqamah ni, tapi jalan terbaik ialah dengan saya kata tadi, masuk dalam RPS. Dapatkan tiap-tiap bulan dan kita settle hutang tu, gaji tak kacau, kita bina slow-slow kita punya orang kata dana persaraan tu. Sebab kita kalau boleh, kita tak nak risiko dah. Risiko main saham tu tinggi kan. 95% gagal ataupun rugi di pasaran saham tu tinggi. Ini statistik yang dikeluarkan. Maknanya kalau kita nak main saham pun,
mainlah saham macam apa, Warren Buffett. Warren Buffett dia beli stok bukannya untuk jual. Sebab apa? Sebab dia beli saham based on intrinsic value dan juga margin of safety. Apa maksud dia? Intrinsic value ni value yang sebenar. Contoh, dia tak tengok pada pasaran saham tu, pada harga naik turun saham tu. Dia tengok apa jenis bisnes tu, apa keuntungan syarikat. Sebab kadang-kadang bisnes ni dia untung juta-juta tapi harga saham dia boleh menjadi menjunar sebab spekulasi. Spekulasi ni dilakukan oleh spekulators lah. Orang beli jual. Jadi walaupun macam tu dia tetap buat untung. Jadi orang yang ordinary share, yang pemegang saham, shareholder biasa ni, dia tetap dapat dividen kan. Contoh kalau kita beli saham Coca-Cola, Warren Buffett, dia pemilik saham majority lah Coca-Cola. Dia Coca-Cola dia bagi dividen every 3 months. So you kena hold lah. Kan, hold. Yes, tak semestinya saham tu dia akan orang kata akan sentiasa bagi dividen. Tapi ada saham-saham yang bagi dividen, tapi saham-saham mewah lah. Kan, saham-saham yang sentiasa buat keuntungan. Kita tak kata saham tenaga, saham oil and gas. Benda-benda tu semua. So kalau kata tak ada 50,000 dek pun susah juga kan nak beli saham-saham ni. So cara terbaik unit trust lah. So unit trust ni pasal dia pool kita semua, dia akan masuk dalam sektor-sektor ni. Jadi unit trust ni dia lebih fleksibel lah. Sebab dia akan letak, dia diversify dalam banyak sektor. Mungkin fund ni dia tumpu pada sektor tenaga. Makna dia letak 50% dekat tenaga. Yang lain-lain tu dia akan diversify ikut fund manager. So kita dalam hidup ni kita nak pilih yang terbaik. So jalan terbaik nombor 1 bagi saya RPS lah, Redeemable Preferential Share. So di mana kita masuk kan, kita tak apa 15 hari bulan kita masuk, bulan depan 15 hari bulan dah dapat dah. So dengan duit tu kita boleh cancel kita punya hutang, tak ganggu slip gaji. Slip gaji kita boleh tambah lah pula dana persaraan, kita boleh buat savings kan. Kita boleh beli emas kan, semuanya. Betul, yang lain tu kita guna untuk makan minum dan simpanan untuk orang kata bercuti lah kan. Kita kalau kita simpan buat guna kan, duit persaraan tu kita guna habislah. Jadi kita kena buat banyak tabung kan. Kalau kata nak pergi bercuti, kita simpan, buka tabung. Kita buka lah 5 tabung kan, persaraan, untuk education, ni untuk takaful, ni untuk apa, pergi tengok wayang kan, ataupun pergi makan angin. Yang kelima tu terpulang lah, nak buat apa kan. So yang kehidupan kita tak kacau. So dari sini saya nampak boleh membantulah. Walaupun sebelum-sebelum ni saya guna hartanah, tapi saya tak nak jugalah orang dia bila dia tukar hutang pergi hartanah, dia nak cuba jual hartanah tu, mungkin dia ambil masa 5 tahun 6 tahun untuk apa, lupuskan hartanah tu. Sebab market tak menentu. Sekarang ni kalau kita nak jual pun mungkin tak ada buyer. Bila tak ada buyer, selagi tak ada buyer, selagi itulah kita tanggung hutang tu. Okey. Ni nasihat saja. Kalau kata nak betul-betul, boleh hubungi saya di 018-464-0701. Kalau boleh call lah kan. Kalau buat WhatsApp ni kadang-kadang dia panjang berjela, lepas tu kita tulis dia tak faham. Bila dia tak faham, saya takut silap nasihat. Dia tak faham dan dia buat sendiri. Bila dia buat sendiri, dia telefon kita balik, dia dah beli tanah. Dia cakap, dia beli tanah untuk apa kan? Dia ingat kita boleh tolong markup dia punya loan. Tak boleh lah. Loan tanah ni dia kena ikut JPPH, Jabatan Penilaian punya orang kata market value kan. Jadi siapa yang nak boleh markup kan? Kita bukannya orang dalam JPPH nak pergi orang kata tak naikkan value tu. Value tu memang dia ada dah nilai-nilai yang dia orang letak. Jadi kat sini kita jangan salah faham. So kalau tanya biar betul-betul biar terang, ada tak jalan. So kalau tak ada jalan pun, macam saya kata, you still boleh tambah pendapatan kan. You still boleh buat kerja lain. Jangan give up. Sebab yang buat hutang tu kita yang buat salah. Betul, jangan marah dekat konsultan kan. Sebab you call konsultan untuk bagi dapatkan nasihat kan. Tapi yang buat salah tu, yang buat hutang tu you kan. Jangan marah konsultan lah kan. Macam you makan benda tak betul, you jatuh sakit, you dapat kanser, jangan marah doktor kan.
Sebab sakit tu you yang tanggung. Kalau kata doktor tu biar sembuhkan you, alhamdulillah. Kalau kata tak ada rawatan, kan, tak ada ni, you carilah tempat lain. Rawatan perubatan Islam alternatif ke, pergi dekat Thailand apa guna ganja ke. Ada banyak lagi rawatan lain, so jangan give up. Kan, dalam hidup ni tak ada masalah yang tak boleh selesai kecuali mati. Selagi kita hidup, selagi kita boleh selesaikan, gunakan akal dan tulang pak kerat. So jangan mengalah. Jangan mengalah, hutang ni kita yang buat, kita boleh settle. Okey, itu saja nasihat saya daripada Basri Alimi, pakar tutup hutang. Saya juga adalah Islamic Life Planner. Saya adalah seorang mortgage consultant. Saya juga ejen takaful kepada syarikat FWD. Saya juga adalah perancang harta Islam untuk Asalihin Trustee. Jadi semua ni profil yang saya buat. Kenapa saya buat semua ni? Sebab saya kena guna benda-benda ni untuk bantu, bagi nasihat kewangan, bagi nasihat untuk manage kekayaan, manage wealth, kan. Kalau saya tak ada benda-benda ni, macam saya nak bagi nasihat, kan. Kalau kata saya ni setakat ejen takaful je, maknanya nasihat saya tu hanya untuk beli takaful lah, kan. Tadi tak menyeluruh lah, kan. Takaful tu dia tak function dia kalau berlaku event of death, disability dengan disease saja. Kita nak hidup mungkin lebih lama daripada tu. Ada mungkin kemungkinan besar kita tak mati, kita tak sakit. Tapi kita sakit tanggung hutang. So kat situ kita kena pelbagaikan risiko dia, kita kena tengok. Mungkin kita mati dulu. So hutang tetap wajib bayar. So adanya orang kata dana segera untuk tutup hutang, dana segera untuk buat pentadbiran pusaka. So, jadi pada masa yang sama kita kena ingat hutang ni wajib. So jatuh wajib tu tulis wasiat lah. Sebab Majlis Fatwa telah menetapkan bahawa orang yang berhutang wajib tulis wasiat. Sebab kita ada hutang, kita nak minta wasi tolong selesaikan. So bila kita dah tulis hutang, kewajipan kita dah buat. Kita minta lah doa dengan Allah, minta permudahkan segala urusan, dan kita tanamkan iltizam untuk tak buat hutang lagi. Ataupun kalau tak perlu jangan buat hutang. Tanya saya mungkin apa yang lagi yang boleh kita tambah. Kadang-kadang saya pun dalam buat-buat ni dapat ilmu lagi, kan. Jadi kita share sajalah, kan. Ada orang cara dia lain. Cara lain tu sebab apa? Keperluan kewangan semua tak sama. Ada orang ada aset, ada orang tak ada aset, kan. Ada orang dia kahwin, so ada suami isteri yang boleh membantu. Ada orang dia bujang, dia tak boleh buat apa, tapi dia ada adik-beradik. Mungkin dia ada tanah pusaka. So benda ni dia boleh membantu. Cuma kita saja kena tengok, kan. Sebagai konsultan saya kena tengok semua part. So apa yang dia boleh buat, kan. Kalau kata tak boleh pun, boleh join saya. Kita buat bisnes, kan. Bisnes kewangan. Nak jadi ejen takaful ke, kan. You nak jadi orang kata mortgage consultant ke, you nak jadi unit trust consultant ke, semua boleh, kan. Kalau you jadi dropship pun saya sokong, kan. Janji apa saja extra money yang kita dapat, janji kita punya orang kata matlamat tu tutup hutang. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.